dari kejauhan. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan CTC.FM di mana kita bawakan live untuk segmen Bicara Fundamental 19 Ogos ini. Wah, cantik malam ni ya, malam awal Muharram ni. Awal malam Muharram. Okey, sebentar lagi kita akan ke awal Muharram insya-Allah. Untuk malam ini seperti biasa kepada anda semua, sukalah untuk saya ingatkan, memang setiap kali lah CTC akan suka mengingatkan kepada anda semua, tolong jaga, kita jaga kita, kluster masih bertambah ya, lepas tawar salah, lepas salah sulu, macam-macam lah ya, makin lama makin risau pula kita dibuatnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas sokongan anda, bukan setakat di CTC dan TV CTC, channel YouTube kami juga. Thank you, terima kasih yang dah subscribe, dan jangan lupa untuk tengok segmen-segmen yang lepas-lepas daripada segmen Inilah Ceritaku, segmen technical, fundamental dan juga Tanya Dr. Forex, tu semuanya ada ya, Boba dah siapkan dalam satu list yang sangat mudah untuk anda masuk ke sana. Jadi jangan malu-malu, terus ke sana untuk kita belajar, kemudian subscribe. Sokongan anda amat kami harapkan. Dan thank you, terima kasih kepada semua. Hari ini masuk episod yang ke-142. Okey, 142. Dah lama dah tu ya, untuk 19 Ogos 2020. Okey, tadi awal ada yang bertanyakan tentang baju-baju anda boleh terus ke Bojo Boy Baju Boy. Kan boy? Apa? Baju Boy. Okey, Baju Boy. Saya nak sebut orang susah. Baju Boy. Dan linknya adalah dekat CTC. Kemudian saya pun ada share juga. Anda boleh klik dekat link tu, anda boleh tengok untuk design terbaru ni, sambut Merdeka ni. Okey. Sama, baju kita sama. Sama Sama. sama. Semua belum pakai je. Dolai sekali beli. Tu ada. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang menonton kami. Jangan lupa kalau ada apa-apa persoalan, jangan malu-malu, jangan segan untuk bertanyakan tentang fundamental, sebab ia sangat-sangat, bagi saya lah, ia sangat penting. Mana kita dapat mengetahui kedudukan pergerakan mata wang yang menjadi pilihan kita, yang dia punya induk dia USD lah. Apa-apa USD dia akan, USD ni dia boleh merubah segala mata wang pergerakan dia tu. Jadi sebab tu kami bawakan segmen ini daripada sudut pandangan Cikgu Yun untuk memudahkan anda. So jangan malu-malu untuk bertanyakan komen. Okey, Fitri Hakim, salam Cikgu Yun dan juga Pak Su. Waalaikumsalam daripada Nizak Pawan. Salam Pak Su dan juga Cikgu Yun. Salam Al-Hijrah 1442. Baik, alhamdulillah. Dan Cikgu macam mana? Okey? Saya okey. Okey ni daripada masjid tu datang sini ke macam mana? Saya habis majlis sambutan awal Muharram tadi, saya terus kemari ya. Oh ya buat malam bukan besok? Malam ni sebab kita akhir tahun kan, akhir tadi tahun. maghrib. Awal tadi tahun maghrib. tadi lepas maghrib. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, hari ni pun tak ada yang PM saya, tak ada yang WhatsApp saya tentang ada persoalan-persoalan. Kalau ada di semasa berlangsungnya segmen ini, anda boleh ajukanlah direct ke ruangan komen untuk memudahkan apa yang anda tak faham, apa yang anda perlu faham, fundamental dan juga teknikal bersama, boleh mendatangkan pengetahuan yang sangat luas. Baik cikgu, jangan buang masa lagi cikgu. Minggu lepas tak cukup-cukup masa. Saya recompres dia minggu ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala jelas pula suara. Wa alihi wasahbihi ajmain. Okey lapik. Pakai filter tak boleh. Bawakan jap. Dia macam saya takut terlupa pakai benda ni, jadi saya bawa je. Okey. Kan tak pasal-pasal kena ambil gambar. Cekik. Wah, takut sekarang. 1000 tu. Itulah, buang saja je. Baguslah suara tu. Mana nak cekau.
Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CCL FM di luar sana. Tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua trading style anda, tidak kira apa jua komposisi trade method yang anda guna pakai sepanjang masa, akan jadi manfaat. Marilah bersama-sama kita panjangkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur kepada Allah SWT diberikan lagi ruang dan peluang, nafas dan kesihatan zahir dan batin, Alhamdulillah. kesihatan rohani dan jasmani, kekuatan akal fikiran yang sempurna, lahiriah dan zahiriah yang mampu direncanakan dalam segala bentuk ibadah sehingga ke saat ini dan mudah-mudahan sehingga ke akhir hayat insya-Allah. Hari ini awal ataupun ma'al hijrah untuk bersama, dan saya ucapkan pada semua sekali rakan-rakan Muslim taulan di luar sana untuk kita sama-sama raikan awal Muharram ini ataupun ma'al hijrah ini, berhijrah untuk ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan di permulaan tahun baru pada tahun ini menghidupkan kembali azam-azam yang sekian lama terbengkalai, tergendala, terluput ataupun tertinggal ataupun terencat ataupun tersekat ataupun ter-MC ke, terprofit ke, segala bagai lah istilah-istilah tu banyak dah sekarang macam-macam ni. Banyak sangat terlebih depo ke, terkurang depo macam saya ke. Jangan ikut cara saya. Tetapi mudah-mudahan ada yang kebaikan tahun lalu kita lipat gandakan, dan saya doakan untuk diri saya dan semua tuan-tuan di luar sana, rakan-rakan taulan, juga pada mereka-mereka yang mengenali dan juga bersama-sama dalam industri financial instrument trading ini. Hijrah ini bukan bermakna kita bebas daripada segala kemelut, tetapi adalah bagaimana kita merencana untuk kemelut itu bukan bersama dengan kita selamanya. Jadi trading anda adalah komposisi trade method anda, profit anda adalah diri anda, dan yang penting adalah jika sebelum ini kita rasa diri kita sendiri, tapi kali ini kita bawalah sama-sama, ya. Siapa-siapa yang ada bersama kita, nikmatilah sikit-sikit untuk sama-sama, insya-Allah. Baik tuan-tuan, 19 Ogos 2020. Nyam. Apa yang menarik tentang Ladies Night pada malam ini? Yang pasti tahun baru kan, jadi segala-galanya baru. Kita lihat beberapa bentuk komposisi yang daripada kalender berkala yang commonly kita jadi rujukan. Jika dilihat dari segi bentuk high impact pada kali ini, untuk sepanjang minggu kita applykan filter ni sebentar, kita lihat tiada sebanyak ataupun tiada agresif ataupun tidaklah seaktif mana bermula 16 Agustus yang lalu sehinggalah insya-Allah berakhir nanti 22 Agustus. Nyam. Jadi banyak yang lompang kat sini, banyak yang rongak kat sini. Hanya beberapa bentuk data dan hanya kaunter euro dan kaunter AUD saja yang menjadi perhatian mata dunia. Ini di kalangan kategori high impact. Jadi jika kita kembali sedikit kepada kita punya medium impact, kita dapati bahawa sebenarnya banyak yang mendorong pergerakan pasaran pada hari ini, ya. Tinggal lagi bagaimana kita merencana untuk memilih kaunter yang bersesuaian. So the best movement pada hari ini adalah kaunter emas. Saya tak nafikan. Mostly the most risk ataupun risiko yang sangat tinggi adalah kaunter emas untuk hari ini. Yang saya tak nafikan. Risiko sangat berisiko, pergerakannya melepasi ratusan pips setiap kali perubahan trend di time frame yang kecil hinggalah kepada the major trend. Major trend memang kita nampak dia trending, tetapi di kalangan minor trend seperti di M5, M15, M1 ya, kadang-kadang kerap ataupun M30 kita dapati bahawa pergerakan daripada setiap jam itu besar pergerakannya, melepasi seratusan pip, 100 pip. Dan apa maksud di kala ini? Bukan saya nak hujah pasal emas, tuan-tuan. Saya tahu orang ramai bertanya saya hanya semata-mata nak tengok emas. Tapi saya bukan tahu emas. Cuma saya nak bagi tahu bahawa ini memang ada kesan terhadap situasi market hari ini. Cuma hari ini saya tak dapat nak telefon Elon Musk. Tahu Elon Musk? Siapa tu? Elon Musk? CEO Tesla. Wah. Biasa saya boleh cakap dengan dia. Kenapa saya cakap kata nama Elon Musk? Sebab saya ada mengikuti perkembangan saham. Jadi kadang-kadang saya terfikir apa kaitannya kita sebagai FIT. Macam saya katakan dulu, kalau nak jadi kaya, tapi belum tentu handsome tapi nak jadi kaya dalam dunia trading ini atau perdagangan secara online ini, the best instrument adalah counter saham, ya.
bukan counter forex tuan-tuan, counter saham. Itu hakikat. Dan kenapa nama Elon Musk saya sebut, sebab saya mengikuti Tesla ni dalam beberapa minggu ini, pergerakan share dia. Memang saya dapati profit yang dibentuk ataupun yang terhasil daripada Tesla punya counter, pergerakan dia memang besar. Memang besar. Dan Elon Musk sendiri buat pertama kalinya ataupun purata dia mendapat keuntungan $8 billion sehari. Tuan-tuan, $8 billion sehari, saya duk fikir $8 billion, 8,000 juta dolar kali dengan RM4 kita, 8 kali 4 berapa Pak Zul? Banyaknya. 42 lebih kurang. Maknanya 4,200 juta. Okey. Lebih kurang 42,000 lah. 42,000 juta ringgit. Betul. Sungguh saya pun kadang-kadang dah tak tahu nak kira. Kenapa saya buka mukadimah ini? Sebab saya menyatakan kalau betul nak jadi kaya, ni cerita pasal kaya kan. Doa dah tentulah, doha dah tentulah, Al-Kahfi dah tentulah, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Waqi'ah tu semua memang antara yang menyampingi untuk kita dipanjatkan hajat dengan Allah, bagi dibantu untuk jadi kaya. Tak salah jadi kaya. Tapi dalam dunia sekarang ini, dari kategori konvensionalnya, memang stok sangat kaya. Bukan milik emas itu kaya. Saya ada buat coretan di wall saya. Memiliki emas ni tak kaya. Dia takkan kaya sebenarnya, orang yang memiliki emas. Cuma manusia ni berbangga bling kan Pak Zul? Nampak emas ni tu. Itu kalau yang memakai. Kalau yang jenis dia beli emas yang macam yang Pak Sigo panggil apa mas tu? Bar tu. Okey. Kalau yang jenis dia menyimpan bar ni. Okey. Itu kategori apa? Kaya? Maksudnya? Bukan kaya lah. Maksud dia kaya lah, sebab dia gunakan benda tu sebab emas ni dia tak akan jatuh. Okey. Kalau macam Tesla ni, kalau dia baru-baru ni memang betul. Dia memang meningkat sebab dia ada satu topik yang sangat menarik. Betul. Dengan produk dia. Ya, kalau produk tu tak jadi, untung lah dia. Itu memang risiko. Itu yang kita letak di sini, dan kerap kali saya ingatkan tuan-tuan, apa yang dipanggil sebagai risk asset, apa yang dipanggil sebagai non-yielding asset kan? Kita tahu dua perkara yang berbeza. Non-yielding asset adalah emas. Itu yang paling jelas. Risk asset adalah stok ataupun saham. Once you get rich, you memang rich, memang sangat kaya. Tapi once you drop dead beautiful, maka jenazah pun tak kenal dia siapa ni. Jadi kita tengok bahawa risk and reward itu datang seiring. Allah Ta'ala tu bila dia bagi sesuatu, dia akan ada sampingannya. Ni saya bagi tahu siapa yang belajar dalam istilah ataupun pengajian kitab, kamu nak kaya boleh, tapi yang akan mengiringi kamu adalah kemiskinan. Jadi manusia kena pilih salah satu. Nak kaya, dia akan datang dengan kemiskinan. Tetapi kalau memilih miskin, dia ada dua pula. Satu, papa ke dana, dan satu lagi, dia boleh untuk menjadi kaya. Ada adab-adabnya ataupun rukun-rukunnya. Tapi memang Allah Ta'ala itu bila menghadirkan sesuatu kepada hambanya, memang akan ada yang menyampingi dan bersama dengannya. Tidak ada sesuatu yang hanya trending satu arah. Kena faham kat sini. Itu sebab manusia kena sentiasa, saya bukan nak bagi ni yang bersakarah ya tuan-tuan. Sebab manusia tapi bagus cikgu. Sebab manusia dalam bidang apa, walaupun kita contoh di FIT ini, Financial Instrument Trading ini, ada istilah risk and reward, itu istilah konvensionalnya. Tapi di istilah hakiki sebagai makrifatnya, bahawa ia sesuatu yang hadir itu akan ada sampingannya, dan kamu kena pilih salah satu. Kamu tak boleh ambil dua-dua. Orang yang memilih dua-dua itu adalah golongan yang diletakkan sebagai orang yang haloba. Dan orang yang haloba ini peribahasa mengatakan dia akan rugi sendiri kan, malas akan berjaya. Okey, itu sedikit apa yang saya nak terjemah pada malam ini. Kenapa nama Tesla ini keluar, dan bukan bermakna kita trade forex ini tidak baik ataupun tak ada impak ataupun pulangan yang tak bagus. Cuma kalau betul-betul serius nak cari kekayaan dalam dunia FIT, kembalilah kepada bidang saham kan. Jangan, bukanlah kata mesti tak handsome, tak, yang handsome pun boleh. Itu dia punya ni lah. Okey, G7 jika dilihat daripada 17 Ogos, ini adalah kumpulan yang agak medium. Jadi saya buka sedikit medium impact, kerana ada beberapa bentuk data yang tuan-tuan semua kena beri perhatiannya untuk hari ini ya. Kita lihat jika di peringkat high impact, memang nampak tidak ada sebarang yang
keras ataupun yang kasar, kan? Hanya ada beberapa perkara. Okey, saya buka yang ini, nanti saya kupas lagi. Kita terus kepada hari Selasa 19 yang lalu, polisi untuk monitoring minute. Baik, ini lebih kepada digesting tentang Royal Bank of Australia, Reserve Bank of Australia, kan? Kita tahu OC sangat kuat sekarang ini, sangat selesa, dan saya melihat bahawa OC akan lebih tinggi lagi selepas ini. Komoditi akan jadi semakin mahal, dan dolar akan struggle untuk beberapa ketika. Purata keseluruhan setakat ini, siapa-siapa yang memiliki mata wang dolar, Waimah, you pegang fizikal atau you trade macam saya lah, trade secara maya, kan, digit-digit. Ada pun dekat dalam poket $10 je, itu pun nasabah tak dimakan semut. Dah renyuk-renyuk dah, dia tak dimakan semut. Kalau makan semut habis koyak semua duit. Saya melihat bahawa Amerika untuk tahun ini sekurang-kurangnya 2 bulan di kala ini, sekarang bulan 8, bulan 9 atau bulan 10. Maknanya bulan 9 ini, bermula 9 dan 10, saya melihat tekanan kepada mata wang dolar agak kuat. Kuat ini bermakna, bukan bermakna kuat dia nak terbang, tetapi tekanan untuk dia semakin rendah. Dia pada dasarnya betul, data berkala dolar memang baik, saya tak nafikan. Kita tengok baru-baru ini pun, macam yang minggu lepas kita ulang, sangat baik. Tak ada satu pun yang tak baik, kan Pak Su, kan? Betul. Tapi kenapa dolar selepas rangsangan data yang cantik, yang hebat, yang muscular, kan? 8 pack, 7 pack, 25 pack, tetapi tak konsisten ataupun tidak mampu untuk menarik perhatian investor ataupun trader sekarang ini bagi memiliki dolar. Kenapa mereka pergi kepada the safe haven, iaitu emas? Saya rungkumkan beberapa perkara. Kena ingat, dolar ada 3 perkara penting yang dia setengah hadapi. Yang paling besar sekali adalah masalah politik. Masalah politik. Trump sedang dalam kempen, kita pun faham. Right. Jangan lupakan Trump sekarang ni tak nampak cerita sangat pasal dia punya election. Betul? Tetapi 20 hari bulan 11 adalah deadline yang akan ada PRU. Kita punya PRU pun mungkin ada, Pak Sung, kita pun ada PRU juga. Ada. Tapi sekarang ni yang confirm PRN lah. PRN lah. Ayuh Pak. Okey. Itu satu. Ini maknanya masalah politik. Dulu saya gemar perkataan nama geopolitical. Yang kedua, mereka ada rangsangan kewangan ataupun stimulus package, yang masih belum lagi diputuskan kelulusannya. 1.3 trilion something, satu jumlah yang besar, tuan-tuan, yang diletakkan oleh Donald Trump untuk diluluskan bagi menyuntik kembali ekonomi dalam negara. Yang ini perlukan kelulusan dalam sidang rakyat ataupun parlimen, senang cakap parlimen lah. Dan untuk dapatkan kelulusan ini, The Republic perlu mempertahankan hujah mereka. Kenapa mesti kita nak berbelanja lagi, sedang Trump dah terlalu banyak berbelanja sebab nak cover COVID dan sebagainya. Dan walaupun dia berjaya membuktikan dengan data-data yang hebat-hebat, sepatutnya dia dah boleh meyakinkan ke semua anggota Dewan Senat di Amerika, semua parti politik, bahawa rangsangan yang diperlukan itu sepatutnya boleh lulus. Tetapi the Demokrat belum bersetuju sepenuhnya untuk bersekongkol dengan Donald Trump. Masih perlukan lagi evidence jika masih terus memprinting duit. Ini namanya printing duit. Okay? Printing duit ni dipanggil sebagai quantitative easing. Printing. Kalau nak putuskan dipanggil sebagai tapering. Saya cakap macam ni je lah, sebab kena faham sikit. Dia printing duit baru berdasarkan apa? Itu yang cuba melalui pengesahan ataupun kesepakatan dalam parlimen. So the Demokrat masih perlukan evidence yang cukup supaya kenapa mesti kita nak cetak duit lagi atau perlukan belanja sampai begitu besar. You dah spend terlalu besar sebelum ni, 2.2 trillion, and then you nak lagi 1.3 trillion. Satu figure yang besar. Itu bermakna debt ataupun hutang kebangsaannya akan bertambah tinggi. Sebagaimana caranya. Okay, so itu perkara kedua yang merendahkan dolar sekarang. Baik. Nanti masa bila nak tahu cerita ni, ada jadual dia. Yang ketiga, setelah dua perkara besar ini, yang ketiga sekali adalah situasi Amerika memerangi pandemik melalui vaksin. Sebelum ni kita tahu Moderna cukup berbangga ataupun berpuas hati dengan vaksin yang mereka dah hasilkan, hasil daripada sokongan Amerika melalui Trump.
Dan vaksin itu setakat ini pun dikatakan bagus, memberi rangsangan, memberi kesan yang positif. Okey, tapi the whole picture kita belum nampak keseluruhan. Hanya kita dapat ada tempahan-tempahan ya, menyebabkan stok dia semakin tinggi. Itu sebab stok antara semakin lama semakin tinggi menyebabkan perbendaharaan nilai dalam negaranya jatuh. Okey, kenapa dolar jatuh? Sebab treasury yield Amerika sedang jatuh. Apa tu treasury yield tuan-tuan? Perbendaharaan Amerika. Bond, warrant, pension, bond US30, US10, US5, US2 tahun, US tahun tidak mendapat sambutan untuk beberapa ketika ini daripada hari Isnin yang lalu. Itu sebab antara sebab kenapa nilai dolar Amerika jatuh. Saya dah kupas apa tu treasury yield, macam mana counternya, di mana nak tengok US30, US10 dan sebagainya. Itu memberi rangsangan kita terhadap nilai dolar sekarang ini. Okey, dan jika itu dalam keadaan yang jatuh, apa yang akan meningkat? Yang akan mendapat sokongan adalah stok. Dan bila kita kembali kepada stok, apa yang perlu kita tengok? SP500, kita ada Nasdaq, kita ada Dow Jones. Itu kan tingginya stok, nilai dolar akan jatuh. Masih ingat tuan-tuan ya pengajian kita? Boleh faham? Okey. Dan dekat forex dia tak cakap macam tu. Adakah kau? Macam dia tak cakap pun. Kali ni SP nak macam ni nak baca dia naik dia turun. Mudah saja. Konsepnya sama macam kita tengok trend pattern di NT4 ni, kita nampak trending uptrend, downtrend, kita boleh nampak. So cara nak melihat komposisi begini sama macam mana tuan-tuan atau trader di luar sana pakai macam mana nak baca currency. Kan? Nak baca 1 jam ke, H4 ke, daily ke, weekly, dia sama je. Dia lihat kepada trending. Trending ataupun trending ni maknanya pergerakan sehala. Jangan stagnancy. Dia kalau stagnancy tu yang akan jadi pivot price. Bila jadi pivot price, investor dia akan termanggu-manggu nak buy atau nak sell, nak buy atau nak sell, nak buy atau nak sell. Itu yang kadang full margin kat sini, pap baru 15 pip dah MC, pup terbang balik 50 pip, hangin betul sebab tu jatuh balik. Tu pivot price ni harga macam saya kena hari ni pada malam muka saya, pada muka saya kan. Manjang kena je. Macam kena je kan. Yang tu tak cakap pula, yang kena je cakap. Beritahu je lah. Saya pun manusia biasa, ada loss saya. Saya mengaku saya ada loss. Profit jangan tanya saya macam mana saya buat profit. Baik. Baik tuan-tuan. Okey. Jadi 3 elemen ataupun 4 yang saya tambah tadi, termasuk dengan kejatuhan perbendaharaan yield Amerika, kemudian situasi politik dalam negara mereka sekarang ini yang amat tertekan, di mana Demokrat dan Republik masing-masing telah pun melakukan survei kepercayaan penduduk untuk memilih presiden yang baru, dan didapati populariti Trump jatuh melepasi lebih daripada 70%. Ini bermakna rakyat Amerika nak tukar presiden. Ini pun beri kesan sebab Trump banyak berbelanja. Satu perkara, macam mana dia nak cover balik kalau dia dah bukan presiden? Masalah juga, memang yang baru boleh jadi presiden, tapi alamak, kau tinggalkan hutang. So mungkin dia kenakan cukai yang tinggi nak cover balik. Betul tak Pak Su? Betul lah, habis apa cara lagi? Memanglah. Jadi itu dari segi politik yang sangat-sangat menjadikan pasaran gementar. Amerika lah maksud saya, bukanlah kita, Amerika. Sebab kita tahu the king of the economy memang Amerika. Yang tadi yang kedua saya kata situasi tentang pilihan untuk kembali pada pilihan saham, the risk asset, dia panggil risk asset. Kita tahu Tesla satu hari $8 billion. Elon Musk senyum keratas muka dia. Dia nak buat apa duit tu? Dan dia terus menjadi orang yang keempat terkaya di dunia sekarang. Daripada tangga kelima dia melepasi Louis Vuitton, LV, kalau ikut rating lah. Dan hanya beberapa bilion lagi dia akan mengatasi Mark Zuckerberg. Sikit lagi. Kita pun berita tu dah jadi satu macam trending. Who's the richest man in the world? Spending sana, spending sini. Bagi motivasi lah. Kita jangan tanya macam mana dia buat kerja, tapi cara mereka menghasilkan kekayaan itu hanya dengan bentuk digital. Okay, alright, habis cerita. Dan yang terakhir sekali, kita lihat situasi perbendaharaan tadi. Semakin dia rendah nilainya, maknanya semakin jatuh ataupun kurang demand pembelian atau pemilikan, maka dia akan mengheret nilai dolar sekali untuk semakin rendah.
kan? So itu semua keempat-empat elemen itu yang menjadi tunjang panduan kita untuk kita ke mana kita nak ambil nak alih kita punya trading. So kebiasaannya mereka akan ke pilihan yang lebih selamat, iaitu emas ataupun silver atau yang seangkatan dengannya. Ada yang suka mungkin Bitcoin, Ethereum, waffle tu coklat, sorry itu biskut. Waffle dah banyak sangat nama saya pun pening lah. Seakan-akan nama dia itu pecahan emas kan. Sistem tu itu di kalangan blockchain dipanggil. So mereka lari kat situ. Cuma maksudnya hanya semata-mata sebenarnya untuk menyelamatkan investment daripada menanggung rugi lebih besar terhadap risk aset dan juga perkara tadi. Jadi macam apa yang saya highlight bila saya kata emas ini tidak akan naik. Macam ni ayat saya lupa. Ada saya punya ayat macam tu. Emas tak akan naik. Emas ni cuma akan naik. Akan cuma. Okay. Ini cuma akan naik sekiranya ada spekulasi pelabur. Faham maksud saya? Maksudnya begini, ramai yang agak ada yang tak setuju dengan apa yang saya cakap, saya tak nafikan. Maksudnya itu, ini adalah mendorong kepada pemilikan emas secara satu fizikal. Ni pemilikan emas secara fizikal. Orang yang memiliki emas secara fizikal, sama ada sebagai pelaburan, percetakan, mining, dan yang menghasilkan segala bentuk kekayaan macam Fir'aun, Harun, Korun dan segala saki-baki dan wali-walaknya tu, dingkanya akan dapat keuntungan jika nilainya semakin tinggi. Sebab dia berhenti pada paras pemilikan semasa dia dihasilkan. Itu sebab saya kata dia perlukan harga yang meningkat. Dia tak boleh harga jatuh yang menurun. Dan bila dia jatuh, jahanam, masalah, rentung habis, apa genana jadinya. Okey, dan cara untuk dia meningkatkan harga itu, dia perlu create atau mencipta apa? Sentimen, supaya orang macam kita, carry traders macam kita yang hebat-hebat ni, yang kaya raya sebegini ni dan investor luar-luar sana tu kan, percaya terhadap sesuatu perkabaran atau sesuatu proposal atau sesuatu tajuk yang kita propose, kita cadangkan memberi hasil terhadap apa yang akan mereka labur dan mereka miliki daripada produk itu ataupun emas. Contoh macam tadi Tesla, dia baru bercakap this kind of produk dan trademark dia adalah, ini adalah automotive yang paling terbaik di dunia. Bukan Toyota, bukan Honda, bukan Mercedes, bukan Audi dan bukan kumpulan AG Workstation, dia semua bukan. Dia adalah Tesla. Dia sendiri. Itu yang menjadikan investor, I like it, I'm very much. There's no competitors yang mampu menyaingi Tesla. Trademark dia simple je. Itu kenapa jenama dia sangat kukuh. Dia keluarkan sebiji je model. Kan? 3 biji model? 3. Dia ada 3. So dia adalah buat banyak lah, tapi yang dia pamerkan dekat global 3 biji tu lah. Okay. Jadi di situ, kenapa saya kata sentimen pelabur, inilah dia contohnya. Jelas tak tuan-tuan? Saya bukan nak mencacah marbakan makluman, tidak. Saya nak supaya walaupun saya tak mampu nak mengasuh orang macam mana saya dapat menyerap berfikir sebegini, walau bukan 10 tapi 500 orang pun mampu memahami, dah cukup hebat lah saya cakap. Kalau tak dapat banyak, sikit pun tak apa. Menjadilah, alhamdulillah. Sebab di sini kamu membina motivasi dan keyakinan. Kamu punya convince, insting tu semakin yakin. Itu cara dia. Okay, so jika kita lihat pada kalender pula seterusnya, all day pagi hari ini kita ada OPEC. Ini cukup penting tuan-tuan. Siapa trade crude oil, WTI, harga minyak kita hari ni naik ke turun lepas tu? Saya tak perasan. Tapi ada yang bertanya ni pasal crude oil ni. Okay. Harap dapat uraian tentang result crude oil. Pegang satu je. Pegang satu je tuan-tuan. Macam mana minit ni keluar hebat sekalipun,
cerita CNBC ke Cable News Network ke ABC News ke Dunia Jam 10 ke cerita pasal minyak akan baguslah apa benda dindong. Ingat, OPEC adalah kesatuan, ya? Kesatuan macam kita ada kesatuan penduduk, maksudnya ada persatuan kebajikan dan sebagainya, kesatuan ibu bapa dan guru dan sebagainya, persatuan. Macam mana persatuan bergerak? Dia kena berlandaskan kesepakatan. Betul. Satu buat A, semua kena ikut semua kena A. So dalam ini pegang production minyak yang mereka nak potong, bukan tambah, potong, cut production, pengeluaran lah. yes, okay. Cut pengeluaran maknanya kurangkan pengeluaran pada seluruh negara dalam OPEC, tidak termasuk Mexico, tidak termasuk Amerika, tidak termasuk Rusia. Tapi negara dalam OPEC, dia punya CEO lah senang cakap, ataupun kalau orang Jerman kata berdegol ni lah. Berdegol dia lah, ya. Yang dia punya tycoon adalah Saudi Arabia, Arab Saudi. So kalau King Fahd pula, Raja Salman kata minyak macam nak murah ni, habis apa jatuh murah. Jangan sampai dia berdihim-dihim yang tak elok. Okay. Pegang yang itu, iaitu pengurangan atau penguncupan pengeluaran minyak di kalangan kesatuan OPEC yang menganggotai. Kerana apa? Sebelum ni pun kita dah ada cerita dan kita dah kuliahkan apakah peranan OPEC dan macam mana cara mereka nak kawal minyak. Kenapa minyak boleh jatuh teruk sebelum ni sampai $6 kan? And then dia boost up. Dan kenapa harga yang kita letak nak pergi ke $20 ke $40 ke $45 dan sasaran mereka adalah $65 untuk kembalikan semula kerugian besar yang jatuh daripada harga 60 lebih kepada $6 sebelum tu. Lebih kurang $60 setong dia jatuh teruk. Okey. Yang itu mereka dah cut semasa tu. Bukan dah cut, mereka dah cut. Tetapi daripada 170% pengeluaran keseluruhan, dia akan cut lagi kepada paras mungkin 90 atau mungkin 80. So bila harga ini dia cut, dia setuju untuk cut dengan jumlah yang lebih kecil, apa kesannya? Minyak akan melambung balik naik. So bila minyak akan melambung balik naik, sasaran dia untuk pergi ke paras $60 tu ada potensi lah. Sekarang 40 lebih kan. Dia nak paras 60-65. Itu dianggap sebagai stabil. Harga sekarang ini 40 something per barrel ini dikatakan harga yang okey. Setakat ni pada mereka okey. Kerana pemotongan yang pertama berjaya menaikkan minyak dari paras $6 hingga ke paras 20 dan seterusnya dia rallied setelah kebanyakan lockout mula dibuka semula. So dia nampak progress tu. Tetapi bagaimana mereka nak recover back terhadap kerugian yang masa lockdown, masa pandemik terlalu kuat masa tu, adalah dengan memotong pengeluaran minyak. Syaratnya setiap negara kena setuju. Ini kemudian kepala batu juga ni. Betul tak? Pak Su boleh keluarkan 10 juta tong. Saya punya pengeluaran 90 juta. Betul? Saya kena ikut Pak Su punya. Alah, tak apalah, saya nak keluarkan 50 juta lah. Saya 90 juta nak potong sampai 50 juta. Pak Su baru keluarkan berapa juta tadi? Yelah, daripada 10 nak keluarkan 50. Jadi dia tu dengan amount dia yang saya dah memang besar. Pak Su punya kecil, tiba-tiba naik besar. Okey, saya lagi suka sebab kita nak standard. Betul lah. So mana yang pengeluarannya dah kecil bertambah untuk harga PAH, mereka senyum lah sikit. I like it sebab kita dah pakat harga yang standard. Tapi kalau yang besar macam Saudi, macam Iran adalah yang keempat ataupun tak silap saya yang keempat terbesar ke OPEC mengeluarkan minyak. Dia Laut Hitam tu dia punya, senang cakap. Itu belum Libya Padang Pasir tu dia punya. Ampun. Ke Saudi tak tahu dia punya yang mana, saya pun tak tahu mana satu. Jadi ialah kita pun tahu Timur Tengah ni banyak yang keras kepala. Masing-masing Pak Emir minyak kan, dia boleh okey lah, ada keputusan dah ditetapkan sekian banyak, kurangkan.
Diorang boleh tak engkar? Okey. Istilah ingkar itu sebenarnya pernah berlaku, kan? Yang ingkar ini memang ada berlaku. Iran pernah ditegur kerana ingkar dari segi kesefahaman. Dia bukan perjanjian, dia kesefahaman. Kita meeting kan, okey ya, kita start besok, kita keluar 1 juta tong per barrel. Bermula besok selama 3 bulan. Lepas 3 bulan baru kita semak balik harga minyak. Setuju? Okey, masuk dalam minit. Setuju 1 juta. Pak Su kata, apa barang 1 juta, kita biasa jual 10 juta. Aduh, macam mana nak cover ni? Cari underground market. Kau tim belakang tetap keluarkan, jual pasaran gelap. Mana tahu boleh berlaku, benda ni berlaku. Bukan tak berlaku. Sebab di antara yang mustahak adalah mereka nakkan perniagaan. Betul. Cara halalnya jelas, secara non halalnya pun boleh tahan. Underground, you Pak Syekh, you Pak Arab, belakang you takut todi juga. Betul. Atas meja tak ada yang gilik, tetap pakai sarban. Itu contoh. Batu pakaian. Jelas depan mata lah. Maksud saya begitu. Okey, pernah berlaku begitu. Jadi itu sebab OPEC memanggil jemputan-jemputan lain seperti Mexico, Amerika Syarikat dan juga Rusia supaya bersama-sama bersetuju, sebab mereka bukan anggota OPEC. Mereka adalah tong minyak dia sendiri, senang cakap kan. Macam Iran, dia jual minyak straight pergi China, tak payah pakai kapal. Pipe je. Pakai pipe yang kita dah cerita kan, pakai pipe. Jadi lantaklah, saya ada klien saya yang dah memang stable, supply aja. Buka pipe je, buka pipe sini, buka pipe sana. Betul. Buat apa saya nak ikut OPEC keluarkan minyak pakai tong? Saya ada minyak saya sendiri. Ini yang keras kepala maksudnya. Okey. Maksudnya macam tu. So tujuan yang ini, malam ini jaga yang itu tuan-tuan. Tunggulah besok mungkin beritanya besok akan keluar. Yang ini memang saya pun tak tahu berapa banyak dia akan potong. Tapi itu yang perkara yang kita kena jaga. So yang mustahakkan, bandingkan keputusan yang mereka dah dapat dengan keputusan 2 bulan lepas yang mereka persetujui pemotongannya. Adakah dia semakin kurang atau dia hanya seimbang? Jika harga dia seimbang, maka minyak sukar nak pergi jauh, susah nak terbang. UCAT akan relit naik. Tapi jika dia semakin kurang, tengok berapa banyak pengurangan dia. Lepas tu berapa lama tempoh yang dia beri untuk dia sepakat dengan harga begitu? 2 bulan, 3 bulan. Biasanya 2 bulan ke 3 bulan. Dia takkan sampai setahun. Takkan lebih kan? Setahun ada 4 suku kan? Setahun 4 suku. Yalah. Suku keempat. Betul lah, ada 4 suku. Kita biasanya 2 bulan. Commonly 2 bulan dia akan bersidang semula. Atau lewat-lewat pun 3 bulan. Macam itulah, bergantung pada situasi. Okay, so bila dia berkurangan tu, insya-Allah dia akan memberi kesan kepada harga minyak untuk lebih tinggi. Dan restock yang ada, restock tu tambah stok. Stok yang sedia ada akan mudah untuk dijual. So bila storage semakin mengecil, baru production akan di retop up semula. So masa itu barulah minyak mungkin stagnancy, sebab dia dah dapat target untuk ke $460 per barrel tu. Range harga tu dah dapat. Itu cara dia. So on that time memang UCAT akan lebih rendah. Dia akan relate. Kenapa UCAT tak jatuh terlalu teruk? Kenapa jatuh dia penat? Sikit. Pasal benda ni lah Pak Syekh Arab ni semua masih belum buat keputusan. Seorang nak talian gilik atas meja, seorang lagi nak talian gilik bawah meja. Tak sama. Tu maksud dia. Okay? Seorang tu nak gilik sendiri. Nak gilik sendiri. Itu satu hal lagi kan, nak gilik sendiri. Jadi fahamkan. Dia nak kesefahaman tu lah daripada OPEC ni. Ya. Okay. So, saya harap boleh menjawab apa yang rakan kita tanya. Siapa tadi? Muhammad Id Azlan. Dia tanya macam mana arah goal nanti kalau keputusan crude oil ni. Dia macam mana impact dia punya tu? Dia memberi rangsangan kepada emas. Boleh juga. Boleh memberi rangsangan kepada emas. Kerana apa? Minyak didagangkan dalam mata wang dolar. Betul. Ini saya panggil dolar lah, ujungnya mengular. Dolar. Begitu juga dengan emas, dalam keadaan yang pun dolar. Selesai. Harus diingat, siapa yang belajar supply dengan demand, supply itu maknanya apa? Bekal. Demand maknanya apa? Minta. Bekal dan minta. So ini akan mengheret
nilai dalam yang saya katakan tadi, non-yielding asset. Minyak ni pun dalam kategori yang tak ada untung pun sebenarnya. Untung dia sebab kepermudahan consumer. Okey, tapi emas memang langsung tak ada. Emas ini memang tak ada untung tuan-tuan. Ketuk macam mana pun itulah nilai dia, kecuali dikuasai oleh spekulasi dan sentimen, baru emas ini boleh terbang harganya mahal. Hakikatnya diletak begitu tak jadi 2-3 kalau cuma seketul. Macam tu je rupanya. Betul. Kalau duit tu boleh tak dimakan semut. Nampak agak kurang. Keras. So kesan pada emas, dia boleh terkesan dengan nilai dolar yang jatuh disebabkan demand dari kategori metal, oil dan gas meningkat. Emas boleh ikut meningkat. Boleh? Ni nampak? Okey. Saya rasanya Ed Azlan settle Okey, macam mana nak faham macam tak apa cakap je. Macam kita, cara mudah kita untuk faham fundamental. Contohnya tadi USF dah naik mendadak, tak tahu apa sebabnya. Cara mudah untuk faham fundamental. Cara mudah macam mana cara mudah untuk dia macam ni. Kalau nak lagi senang, saya kerap buat macam ni. Dalam currency dia ada base dan code. Jelas mata wang base apa, mata wang code apa. Okey, jelas. Di dunia ada berapa mata wang utama dunia? Ada 6 atau 7, 6 lah. Saya 6 ke 7 lebih kurang. Ada CHF, CAD, AUD, NZD, USD, Euro, JPY, GBP. Okey, ni 8. Tolak USD, tolak JPY, ini mata wang base dengan kod kumpulan dia. Okey. So cara ketiga pula, kenal pasti siapa raja ekonomi dunia, iaitu dolar. So fahamkan pergerakan dolar, nanti boleh tahu CHF ni nak ke mana, JPY nak ke mana, USD JPY, USD CHF, USD CAD nak ke mana. Pegang dolar tu. Soalan tadi tu kan? Okay. Pegang dolar tu dulu, InsyaAllah dia boleh bantu yang lain. So bila pegang dolar, macam hari ni tak ada cerita dolar kan? Tak ada. Okey, saya bagi contoh. Macam kita tahu ni ada data dolar. Ini semua dolar ni, average earning, employment rate, contoh. Okey. Ini data dolar ISMA. Kuasai data-data ni dari bermula dengan kesan resultnya dulu. Itu yang paling mudah. Kalau positif, dolar jadi weak. Kalau negatif, dolar jadi rendah. Berapa lama pula dia berfungsi dan berapa lama dia memberi kesan. Itu cara keempat. Cara kelima, iaitu kitaran dia. Kitaran ni period dari satu bentuk data terbit kepada data yang seterusnya jenis yang sama. Contoh, PMI ni dia terbit setiap minggu pertama, hari Isnin sehingga hari Rabu. Antara salah satu hari, Isnin, Selasa, Rabu, iaitu 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Itu common sense, permulaan data. Siapa yang bertanya fahamkan dulu Okay. So ini ISM ni kalau dah terbit pada minggu pertama, untuk dia terbit lagi sekali, dia akan pergi minggu pertama bulan hadapan kan? So kitarannya berapa lama? Kita ambil lah 20 hari, 25 hari ke 30 hari. So ini bermakna data untuk sebelumnya itu dalam tempoh sebulan, kalau dah memang baik macam ni, meningkat, so dolar masih itu dalam keadaan yang baik. So kalau kita dah nampak kefahaman di situ, di peringkat yang tahap kelima tadi, kita dah dapat satu input, yes, dollar is good for buying. Serius je memang boleh buy. Nak fahamkan fundamental kan? Okey. Dah nampak. Tu yang kelima. Yang keenam, tiba-tiba saya dah ikut, tapi dolar kenapa jatuh macam hari ni? Contoh ni semua dah bagus, naik sikit tapi jatuhnya banyak. Lepas tu jatuh dia secara trending. Macam hari ni jatuh, dolar jatuh trending. Dekat situ fundamental ada 3 perkara kena jaga. Ni base dia ataupun akar umbi dia. Dalam membentuk pasaran market secara asas, dia ada makroekonomi, dia ada spekulasi dan sentimen, dan dia ada technical price. Technical macam yang Hazlan Hashim ajar lah, macam yang Nazrul ajar lah. Itu
Saya yang makroekonomi yang sekarang tuan-tuan tengah dengar apa yang saya celoteh ni, kalau tak bagus tutup je, tak payah dengar, pergi tengok TV lagi bagus. Tak payah susah. Okey. Senang ke susah? Okey, itu yang ke-6. So kenapa saya kata bila kita dah nampak datanya bagus tapi tak jadi kan? Tak jadi kan? Kenapa saya buy dia jatuh? Saya buy dia jatuh. Maka kembali kepada 3 dasar ini. Makroekonomi, sentimen dan spekulasi, technical analysis. Kembali kepada 3. Okey. Kenapa masih lagi tak jadi, ataupun kenapa perlahan sangat kesannya, sedangkan kumpulan ini kita dah nampak sama ada ia memberi ataupun dia menolak. Apa maksud memberi dan menolak? Betul ataupun tidak, itu maksud dia. Baik, dalam kumpulan sentimen ada kumpulan geografi politik, ada kumpulan war tension, ada kumpulan natural disasters, banyak lagi. Okey, sekarang ini saya kata tadi induknya adalah dolar Amerika kan? Ada tak apa-apa isu yang besar terhadap dolar sekarang? Dalam 3 kategori ni daripada kumpulan yang mana? Teknikal ke? Makroekonomi ke? Ataupun spekulasi? Boleh nampak? Itu yang ke-7. Okey? Ini saya sebut je ni, saya tak pakai nota pun. 7. Right. Data, kalau makro maknanya apa? Data berkala. Jelas. Betul. Okey, maknanya bukan. Kedua, sentimen dan spekulasi. Apa maksud sentimen dan spekulasi? Maksudnya adalah, paling senang orang akan kata kabar angin, cerita-cerita yang belum nyata. Betul. Tetapi orang percaya, macam Elon Musk. Baru cakap pasal kereta, 8 bilion satu hari dia punya untung, sebab jenamanya orang percaya. Keretanya belum atas jalan tu. Belum. Prototype je. Prototype je ditunjuk tu. Tengok hebat tak hebat. 8 bilion satu hari tu. Itu kumpulan apa tuan-tuan? Kumpulan teknikal? Bukan. Itu kumpulan sentimen dan spekulasi. Ingat, macam saya bagi tahu tadi, emas ni hanya akan naik harganya dipacu oleh spekulasi pelabur. Kan? Macam kita jual barang, Pak Su kalau makan ni Pak Su, ngang 4 hari 4 malam plus setengah hari. Kenapa? Lebih 1/3 kalau makan. Ubat kuat. Belum makan ni, baru nak tengok-tengok, geram je Pak Su tengok kan. Okey. Pendekkan cerita. Okey. So, ada tak apa-apa berita sekarang tentang dolar dalam kumpulan sentimen dan spekulasi? So ini perlukan kefahaman dan perlukan paling mudah membaca atau mendengar berita-berita dunia untuk dapatkan input sokongan. Ada tak istilah geografi politik? Ada perang tak? Tak ada. Tak ada. Cari bom meletup, emas terjun, emas terbang. Betul lah. Kan dah nampak. So yang ke-8, pusing atas altip, depan bawah, depan belakang, atas bawah sekalipun, ujungnya tetap melihat kepada pengurusan keuangan yang kita pilih. Kalau kita salah, berapa risiko kita? Kalau kita betul, berapa reward kita? Itu the whole picture untuk persediaan, dan akhir sekali adalah skill dan kemahiran kita lah, setakat mana kita nak menguasai. Boleh bantu jawapan tu, insyaAllah. Baik, saya rasa settle M. Nizab Pawan. Okey. Dan baik, kita ada lebih kurang berapa minit gini. Okey, sekarang ni tengok pair ke atau macam mana? Pair. Nanti saya habiskan kalender sikit. Kalender. Kalender tak habis lagi kan? Ya Allah, itu maafkan saya. Okey. So kita itu tentang OPEC tadi yang kita nampak. OPEC. Dijangka jam 2:30 pagi. So kalau kita buka kembali kepada medium impact kita ni, kita akan nampak jadualnya ni. Pukul 2 pagi nanti kita ada OPEC FMC. Okey, ni saya nak highlight ya. Ni saya katakan tadi macam mana cara kita nak lihat dolar hari ni ada movement ataupun tidak. Ini kita perlu tengok digestingnya esok. Macam saya kata, Amerika tertekan atas 4 perkara tadi yang sedang berlaku. Treasury yield, perbendaharaan negara yang jatuh. Apa treasury yield? Bond paling jelas. Apa counter bond yang kita kena tahu? Bond 10 tahun, bond 30 tahun, bond 5 tahun, bond 2 tahun, bond setahun. Yang paling popular bond setahun, bond 2 tahun. Standard. Asal dia public, memang kena beli dengan Jepun. Jepun akan borong. Jepun negara pertama yang akan sapu bersih semua bond Amerika. Itu memang dah jadi macam tali barut. Tali barut.
Dahsyat betul jumpa dengan USD. Dan US yang menjadi rujukan utama adalah US 10 tahun, iaitu matang beban hutang pinjaman untuk tempoh 10 tahun. Itu memang popular berbanding hutang matang pembayaran 30 tahun ataupun 5 tahun. Sebab 10 tahun ni dianggap sebagai satu period of recession, commonly macam tu. Itu pertama, kita dah tahu kenapa USD jatuh. Dan kedua, tadi saya kata stok yang sedang meningkat, maka dia akan menekan harga dolar Amerika. So yang ketiga adalah pilihan emas yang beralih daripada pilihan pegangan terhadap dolar kepada safe haven ataupun non-yielding asset. Dan tadilah kita dah ulang semula, selesai. Saya kembali semula kepada FOMC dan juga package stimulus mereka ataupun package rancangan kewangan 1.3 trilion yang masih belum diluluskan. Jika dalam FOMC ni dia sentuh tentang monetary, tentang stimulus package tersebut, rangsangan kewangan tersebut, bermakna ada potensi untuk diluluskan, dan di kali ini dinyatakan mungkin minggu hadapan ataupun lusa tengah hari atau bagaimana, ini akan merangsang dolar Amerika. Emas akan jatuh semula, walaupun dia medium impact secara rally. Dia tak akan jatuh terus, dia akan secara rally, sebab yield tengah jatuh, perbendaharaan tengah jatuh, kan, stok tengah seronok, orang membeli. Nak tengok kereta terbang, Tesla punya kereta nak terbang, kan, mana tahu dia dah buat kereta canggih-canggih. Tak payah terbang lah, dia jalan tu pun dah dahsyat dah. Saya cakap dahsyat betul Tesla ni. Asal Toyota tak boleh buat macam tu, Saya minat Audi tak pernah buat kereta terbang macam tu. Okay, so FOMC ni, siapa-siapa yang rajin boleh pergi ke ruangan FOMC. Saya ada 1 minit untuk saya ulas. FOMC, okay, Federal Reserve meeting calendar and information kat sini ada. Semuanya ada dalam, tuan-tuan kalau nak cari website ni semuanya ada. Saya rasa saya dah banyak kali ulang daripada segi Januari, March, April, Mei. Ni bulan September Pak Sul. September ya ni 15-16 Ini bulan September ni Agustus. Agustus. Kita masih dalam Agustus. Okey. Ini adalah jadual berkala yang terbit mengikut jadual yang berskala high impact sebab dia ada economic projection. Okey. Yang ada di forex ini, kalender ini bertaraf medium impact. Bermakna perbincangan minit ini adalah lebih kepada minit yang telah dibentangkan yang lalu, diulas semula sambil hal-hal lain yang dibincangkan. Apa yang kita nak tengok di FOMC meeting jam 2 ni, kita nak dengar status stimulus package yang saya sebutkan tadi. Disebutkan tak dibincangkan? Sebab setakat ini antara Republik dan Demokrat belum bersetuju sepenuhnya untuk ia diluluskan. Ada perkara yang mereka masih kurang yakin tentang rangsangan yang Donald Trump apply kepada Federal Reserve untuk di print lagi duit. Kita nak tahu itu. Kalau dia kata akhirnya mereka bersetuju untuk menyelesaikan pandemik yang sedang berlaku dan sebagainya pada sekian tarikh, sekian masa. Yang keduanya, adakah dirangsaikan terus 1.3 trilion atau berperingkat-peringkat? Itu pun main peranan juga. Orang nak bagi duit, tak semestinya nak bagi terus, kan Pak Zul? Betul. Okey, bagi dulu 1,000, nanti lepas 10 hari lagi 1,000. Tapi dia bagi penuh. Cuma bagi 1,000, nanti lepas 10 hari 1,000. Saya tak kata 1,000, saya kata 1,000. Bila nak habis tu? Itulah pasal. Tapi dia bagi tak? Dia bagi dia tak bagi. Dia cuma nak tengok progress. Okey, lepas 10 hari 1,000 pertama ada untung, ada hasil. Oh, kena top up juga ya. Okey, tak apalah, kita top up lagi 1,000, top up lagi 1,000 sampailah jumlah tu sempurna. Itu cara, itu pun kaedah juga, bukanlah kata tak betul. So itu dalam kalender ini ada news, ada event ni semua, kan. Dia ada press releases, dia ada video, dia ada kalender. Kat sini semua tuan-tuan nanti boleh check lah FOMC press conference. Dia ada board meeting, dia ada setiap tarikh yang akan terbit kat sini. Tuan-tuan boleh semak nanti di mana jadual-jadual ini akan membantu untuk melihat situasi FOMC yang akan datang. So lazimnya yang keluar daripada asasnya adalah yang berskala high impact. High impact ni bezanya dekat sini, kena faham. Dia akan
bawa sekali economic projection kan. Bila dia buat economic projection, macam contoh bulan depan ni bulan depan ni, yang ini yang berskala high impact. Tengok September 17. Kalau kita pergi balik di sini, kita pergi balik kepada kalender ini tengok semua ada kat sini lengkap. Ni ada watch live, boleh tengok live. Ini bulan 10, 11. Bulan 8 bulan 8 kan maksud? Ya, bulan 8. Ini yang ini 18, 19, bulan 8 dia keluar dekat sini. Yang ini kita ada 17 hari bulan 9. So maafkan saya, ini bulan 8, dia bulan 9. So kita kena ke depan sikit lah sebenarnya. Ni saya pun salah tengok hari bulan tadi. Minta maaf. Ni lah dia 2 days meeting conference 15-16. Inilah dia kalender yang kita nak perlu highlight sebenarnya. Ini yang paling ditunggu-tunggu untuk suku tahun yang ketiga ini diumumkan. Ini akan menggerakkan sangat-sangat volatile market American dollar, terutama counter emas. Adakah akan terus melepasi 2,300 yang kita sasarkan setelah dia berjaya 2,076? Okay, ataupun dia menjunam pergi balik 1940 atau 1950, 700, 800 pip lagi ke bawah, baru dia boleh retrace. Ini semua akan memberi kesan rangsangan. Jadi apa yang menjadikan kita perlu melihat ini, saya tak kata dia wajib, tetapi ini adalah disiplin sebagai seorang trader. Bukan hari-hari untung besar, tetapi hari-hari rugi besar jika tidak ada disiplin. Disiplin paling dahsyat. Jadi sikap ada yang fast cash. Fast cash tu maknanya fast reward. Sikap ada yang easy cash, easy reward. Dua bentuk mekanisme yang berbeza, ujungnya tetap cash. And how you going to fulfill the mekanisme to achieve the cash, itu yang membezakan. Apa lawan dia? Lawan dia is the risk ataupun reward dia. Adakah reward yang bersederhana? Membezakan antara Jeff Bezos yang botak tu. Saya pun dah nak botak ni. Jeff Bezos banyak fikir macam dia juga. Amazon berbanding dengan Warren Buffett yang berniaga insurans, yang berniaga mesin jackpot. Dia punya akal tu, Warren Buffett mesin jackpot tu. Dia kata, I just need a 1 penny to slot in my machine, and then you take the kuda gerudung, longkang berjalan, kreng ding ding ding, 1 penny je. Bezos pun tanya, you dah tunjuk jalan orang untuk buat duit, tapi kenapa orang tak nak copy atau tak nak tiru cara you? Jawapan dia apa? Jawapan Warren Buffett cakap, kerana mereka tak sanggup tunggu untuk jadi kaya. Warren Buffett sangat perlahan membuat kekayaan, tapi Jeff Bezos sangat pantas kerana Amazon punya sistem yang bagus, macam Tesla. Itu maksud saya, disiplin. Dan 2 minit terakhir untuk kita kupaskan malam ini adalah kita selesaikan dulu jadual kita. Okey, jika dilihat dari segi bentuk, esok sebenarnya ada pergerakan pasaran, bukan tak ada. Awal Muharram kita cuti, Amerika tak tahu cuti, dia tahu Christmas jingle bell dia, lain tak tahu. Lain dia jalan terus. Kalau suruh puasa dia kata die mati. Kita ada Ashura, jangan lupa buat bubur. Nyap, nanti jemputlah saya makan bubur Ashura. Iyalah ni. Itulah, lama tak makan rasanya. Okey, ADP non-farm ini untuk mereka yang trade UCAT kategori medium. Saya tak nak kupas yang sangat lah, cuma saya kata kalau bermula sebenarnya adalah impact, tetapi dalam keadaan yang medium. So kita kembali kepada high impact. Ada 2 minit sebelum saya dipaksa balik dan dipaksa berhenti serta-merta sebab engineer saya meletakkan timer. Tepatnya dia tekan tit, lepas tu dia senyum balik. Euro bagi kategori high impact pada hari Jumaat. So bermakna esok jika tak ada high impact yang besar, pergerakannya adalah bersederhana lah. Tapi apa cara sekalipun, ini bergantung kepada spekulasi yang akan mempengaruhi macam 4 perkara yang saya nyatakan tadi. Euro memerlukan bacaan agak tinggi sedikit, walaupun dia menyusut daripada 57 ke 56 untuk PMI. Dan juga dengan Jerman, bezanya 15 minit lah, sebab ini waktu di Perancis, ini waktu di Bayern.
Ini waktu yang sedikit berbeza. Okey, so bermakna dalam candle kita akan melihat pergerakan M15 dan M30 untuk setiap candle itu memberi rangsangan. 30. Ya, dan kita perlukan bacaan yang meningkat daripada 56 ke 57. Jika dia menyusut sedikit ke 55 atau 54, purata kesemuanya ini katalah menyusut gagal. Selagi mana dia di atas bacaan 50.0 dan 1 ke atas, kejatuhan ini adalah kejatuhan yang bukan besar. Kalau masih dalam 50 lah, dia masih lagi kategori okey. Jatuhannya tak dalam, tak besar. Jatuh sikit, perlahan-lahan dia akan rally balik semula trending. Ataupun dia jatuh perlahan, kalau tak ada demand, dia perlahan-lahan turunnya. Dia tak akan dalam keadaan yang trend spike terus sepanjang hari, tak ada begitu. Sebab bacaan pasti pada 50 adalah bacaan yang sangat baik bagi ekonomi indikator puratanya. Baik tuan-tuan, kita dah hampir 11.30. Setakat ini dulu daripada saya sendiri dalam bicara pada malam ini. Mudah-mudahan di hari dan waktu yang sama ada kesempatan untuk kita mengaji dalam pengajian dan sama-sama untuk kita memperolehi manfaat yang lebih baik, insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa la taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia anda bersama kami teguh di sisi anda. Boleh dia Pak Sututui. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih cikgu atas perkongsian yang sangat menarik untuk hari ini. Jadi diharapkan di luar sana kalau ada terlepas apa-apa boleh ulang tengok kembali di YouTube channel kami, CTC FM. Jangan lupa subscribe. Dan juga esok jangan lupa kita ada berak bersama dengan Melento BBB jam 9 malam. 9 malam. So besok kita berborak bersembang bersama dengan Melento. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye bye.